Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid tahun 4 Jaya. Cikgu harap kamu sentiasa berada di rumah pada ketika ini dalam keadaan sihat bersama keluarga dan sentiasa menjaga diri dan juga kesihatan setiap masa. Terima kasih kerana dapat mengikuti PDPR kita pada minggu ini dan terima kasih juga cikgu ucapkan kerana pada minggu lepas kamu telah pun dapat mengikuti pembelajaran kita buat kali yang pertama dan hari ini, okey, cikgu akan berikan hadiah kepada salah seorang yang telah mengikuti PDPR kita pada minggu lepas, okey, dan untuk yang lain akan cikgu pilih pada minggu-minggu yang minggu ini dan juga minggu-minggu seterusnya berdasarkan undian yang akan cikgu buat. Okey, macam mana cikgu buat undian? Okey, setiap kamu yang telah mengikuti PDPR cikgu telah pun cikgu berikan nombor dia. Macam ni. Okey, ada 25 orang semua sekali yang telah mengikuti. Okey, jadi cikgu buat undian menggunakan komputer dan komputer telah pun memilih rakan kamu yang mempunyai nombor 12 ditandakan dengan nombor 12. Okey, tengok sini macam mana komputer ni buat. Okey. Okey, sorry, nombor 24. Okey, bukan nombor 12. Okey, nombor 24. Jadi jom kita tengok siapa yang menduduki tempat yang ke-24. Okey, dalam senarai. Okey, kita tengok di sini siapakah dia orangnya. 24 ialah Nur Eriana. Okey, Alia binti Abdul Rahman. Okey, jadi hadiahnya adalah berupa sekotak pensel warna je daripada cikgu. Okey, untuk yang lain akan ada hadiah-hadiah lain yang akan menyusul dengan syarat kamu mestilah mengikuti PDPR cikgu, baru cikgu boleh bagi nombor untuk kamu untuk cikgu pilih ataupun cikgu buat cabutan. Okey, bagi Nur Eriana tadi bolehlah ambil hadiah kamu ini di pondok pengawal bermula pada hari ini. Okey, jadi kepada yang lain, okey, kita teruskan PDPR kita pada minggu ini. Okey, untuk hari ini kita akan belajar tentang pernafasan manusia. Okey, di akhir pembelajaran cikgu ingin kamu boleh menyatakan 3 organ pernafasan manusia, menyatakan laluan udara semasa menarik dan menghembus nafas, membezakan kandungan oksigen dan karbon dioksida semasa menarik dan menghembus nafas. Jadi ini kita tengok sini. Faris sedang bersenam bersama dengan abangnya. Semasa bersenam mereka menyedut udara yang segar. Mari ikuti kisah pengembaraan semasa Faris bernafas. Jadi pernafasan ni adalah satu proses hidup yang sangat penting untuk kita semua. Sebab apa? Kita bernafas untuk mendapatkan udara, dan pernafasan ni kalau nak dibandingkan dengan makan dan minum, dia lagi penting sebenarnya. Sebab kita kalau 5 minit aja kita tak boleh bernafas, kita dah tak boleh hidup. Tapi kalau makanan 7 hari kita tak makan pun kita masih boleh hidup lagi sebenarnya. Untuk air, air, 3 hari kamu tak minum, kita boleh matilah. Tapi kalau bernafas ni 5 minit aja kita tak bernafas, kita rasanya dah matilah kita ni. Jadi pernafasan tu sangat penting dan kita kena ketahui bagaimana kita bernafas. Jadi yang pertama, kita nak tahu apakah organ yang terlibat semasa kita bernafas. Untuk kamu di sekolah rendah ni perlu tahu 3 perkara ni sajalah. Bernafas kita gunakan hidung. Hidung, kita sedut udara melalui hidung dan juga mulut. Kemudian udara yang kita sedut itu akan melalui salur pernafasan yang kita panggil sebagai trakea. Ini dia ejaan dia, T-R-A-K-E-A, trakea. Dia akan masuk ke situ dan akhirnya ke mana udara itu pergi? Dia akan memasuki 2 bahagian ni. Ada satu kiri, ada satu kanan. Apa dia namanya? Betul. Mungkin ada yang dah tahu. Namanya ialah peparu. Ataupun paru-paru. Tapi dalam buku teks disebut peparu. Peparu kita ada 2, satu kiri, satu kanan. Tapi yang di sebelah kiri ni kecil sikit. Sebab ruang ni, yang ini ni, yang ini ni, dia ada jantung kat depan dia. Sebenarnya jantung ni pun terlibat dalam pernafasan juga. Tapi untuk peringkat kamu taklah ditekankan sangat. Cuma nak kena tahu 3 perkara ni, 3 organ yang utama ni. Mungkinlah ada yang tanya, kenapa kalau kita makan
Dia masuk ke peparu ke? Okey. Jadi soalan ni sebenarnya kita dah pun jawab masa kita darjah 3 hari tu. Okey. Di mana bila kita makan, okey, makanan akan melalui satu lagi salur, okey, dalam lepas mulut kita ni, okey, yang kita panggil dia sebagai esophagus. Okey, itu kita dah belajar masa di darjah 3 hari tu. Okey. Kat sini. Okey, dia ada satu pintu kat sini. Okey. Pintu ni, okey, kat sini dia akan tentukan apa yang kita sedut. Kalau kita sedut udara masuk dalam mulut kita, udara adalah udara, dia akan terus tutup pintu saluran makanan, jadi dia akan terus masuk ke dalam trakea. Tapi kalau yang masuk tu adalah makanan, dia akan tutup saluran pintu untuk ke trakea, dia akan buka saluran untuk ke esophagus ataupun salur untuk makanan dan akhirnya ke perut. Okey. Jadi bila kita makan, janganlah kita bercakap sambil bercakap. Kalau nak bercakap, tunggu makanan tu dah apa? Dah awak telan baru boleh bercakap. Kalau tak nanti dia keliru. Nak masukkan makanan ke nak masukkan udara. Sekejap lagi makanan termasuk dalam kita punya trakea ni, jadi kita pun tersedak kat situ. Okey, minum pun sama macam tu. Okey, jadinya ini adalah organ pernafasan kita. Okey, kat situ. Okey, jadinya jadi cikgu harap awak boleh sebutlah dan juga boleh tulis. Okey, hidung, trakea dan juga peparu. Okey, ini adalah 3 organ utama pernafasan kita. Kemudian yang kedua, okey, kita kena tahu objektif yang kedua iaitu menyatakan laluan udara semasa menarik dan menghembus nafas. Okey, jadi tengok ni video cikgu menarik nafas. Okey. Okey, nampak tak? Garang betul mungkin cikgu. Okey, sekali lagi. Okey. Apa yang dapat perhatikan kat situ? Okey, sekali lagi. Nampak tak dada cikgu? Okey, menaik ataupun ternaik sikit. Okey, itu masa kita menarik nafas. Dan apa yang berlaku? Udara disedut masuk melalui hidung. Okey, tadi. Okey, kemudian dia pergi kepada trakea. Okey, dan akhirnya masuk ke dalam peparu. Dan kalau kita tulis ni macamlah, hidung, trakea dan akhirnya ke peparu. Okey, itu laluan udara semasa kita menarik nafas. Okey, udara akan masuk begitu. Dan lepas tarik nafas, dia mesti ada hembus nafas. Tak ada orang bernafas dia tarik aja, dia tak hembus. Ataupun dia hembus saja dia tak tarik, tak ada. Dia mesti ada dua-dua sekali. Okey, jadi yang kedua ni tengok pula. Lepas tadi cikgu tarik, sekarang cikgu buat apa? Cikgu hembus. Okey, sekali lagi. Okey, perhatikan bagaimana dada cikgu pula. Okey, sekali lagi. Dada cikgu menjadi macam mana? Okey, betul. Dada cikgu dia menurun. Dan apa yang berlaku ialah, okey, udara akan dihembus keluar. Dia mula dari dalam pula. Dari peparu, kemudian dia kepada trakea dan akhirnya keluar melalui hidung ataupun mulut kita kat situ. Okey. Jadi laluan dia kita tulis sebagai macam ni. Peparu ke trakea dan juga ke hidung. Nampak tak anak panah tu? Okey. Jadi ini laluan udara semasa bila? Semasa kita menghembus nafas. Okey. Itu objektif kita yang kedua. Okey. Kita nak kena tahu menyatakan laluan udara semasa menarik dan menghembus nafas. Okey. Jadi tak susah sebenarnya. Dia yang pertama menarik nafas, kita sedut masuk. Okey, udara dari hidung ke trakea dan ke peparu. Kalau kita hembus nafas pula, dia terbalik pula daripada peparu, trakea dan kepada ke hidung, keluar melalui hidung. Okey. Dan objektif kita yang ketiga, bila kita bernafas, apa yang kita hembus dan apa yang kita sedut. Kita tahu udara, tapi dalam udara tu dia ada gas-gas dia. Okey. Jadi bila kita menarik nafas macam dalam gambar tadi yang pertama, kita sedut masuk. Bila kita sedut masuk, yang kita sedut ialah lebih banyak oksigen disedut masuk. Nampak tak tu? Yang ditandakan sebagai biru-biru-biru tu adalah oksigen. Oksigen ni yang kita perlukan untuk kita bernafas. Ke mana oksigen tu lepas kita bernafas? Dia akan hantar ke otak, ke atas
hantar ke bahagian lain, ke mata dan sebagainya. Jadi kalau kita tak cukup oksigen, tu yang kita mengantuk, otak kita tak dapat berfikir dengan baik, kita nak belajar pun susah. Jadi kalau kita nak belajar, pastikan pintu tingkap tu janganlah ditutup sentiasa. Okey, kena ada udara, laluan udara keluar masuk. Jadi senang sikit kita nak bernafas, kita dapat udara, oksigen yang banyak, barulah kita boleh tak mengantuk, boleh berfikir dengan baik dan sebagainya. Okey, dan ada juga karbon dioksida yang disedut masuk tetapi terlalu sedikit, sebab dalam udara kita ni bukan oksigen saja ada, karbon dioksida pun ada. Okey, dan ada juga gas-gas lain yang akan kamu ketahui nanti. Okey. Okey, jadi ini bila kita sedut udara. Jadi janganlah kita sedut tempat yang ada asap, tempat yang ada asap lori, ada asap rokok dan sebagainya, tempat pembakaran, Jadi kat situ oksigennya tak cukup, yang banyak gas-gas beracun, Jadi apabila kita menghembus nafas pula, okey, kita tengok di situ bila kita hembus peparu, udara akan keluar daripada peparu ke trachea dan akhirnya ke hidung. Okey, macam yang tadi kita dah bincangkan, dan lebih banyak karbon dioksida dihembus keluar. Tadi nampak tak tadi? Karbon dioksida tadi masa kita bernafas tadi, sedut nafas ada satu je. Ibaratnya macam satu, tapi bila kita hembus nafas lebih banyak karbon dioksida, 4 kat situ. Jadi lebih banyak karbon dioksida kita dapat lepaskan. Jadi kita bernafas ni tujuan kita nak dapatkan oksigen yang banyak dan keluarkan karbon dioksida daripada badan kita, sebab karbon dioksida ni dia adalah gas yang dikira beracun. Okey, jadi itulah perbezaan udara apabila kita menarik dan menghembus nafas kita semasa kita bernafas lah. Okey, jadi kita recap balik apa yang kita kena tahu untuk pembelajaran hari ini ialah menyatakan 3 organ pernafasan manusia, iaitu apa dia? Hidung dan mulut, okey, trachea dan peparu. Okey, yang atas sekali ni. Okey, ni. Okey, kemudian menyatakan laluan udara semasa menarik dan menghembus nafas. Okey, menarik nafas daripada hidung dan mulut dia kepada trachea dan akhirnya ke peparu, masuk ke peparu. Dan apabila kita menghembus nafas juga, udara akan keluar daripada peparu ke trachea dan akhirnya melalui hidung dan mulut, udara itu dilepaskan. Okey. Yang ketiga, membezakan kandungan oksigen dan karbon dioksida semasa menarik dan menghembus nafas. Jadi semasa menarik nafas lebih banyak apa? Oksigen kita sedut. Sorry. Okey, lebih banyak oksigen kita sedut masuk. Okey, dan lebih bila kita menghembus nafas, lebih banyak karbon dioksida dapat kita hembus keluar. Okey, jadi okey, cikgu harap kamu telah pun dapat 3 objektif yang kita nak capai pada hari ini. Dan jangan lupa, kalau tak faham boleh ulang-ulang video tu. Kalau tak faham lagi boleh hubungi cikgu, tanya melalui WhatsApp, melalui rakaman suara. Jadi cikgu senang sikit nak jawab. Dan kalau kamu dah benar-benar faham, bolehlah jawab soalan yang akan cikgu berikan selepas ini. Dan bila kamu jawab tu, akan direkod secara automatik dan akan terbukalah peluang untuk kamu memenangi hadiah lain pada minggu ini. Okey, jadi cikgu akan umumkan pula siapa pula yang akan dapat hadiah pada kelas yang akan datang. Untuk itu, sentiasa jaga diri, kesihatan kamu sekeluarga, dan jangan keluar rumah kalau tak ada urusan penting, dan memang pun sepatutnya kamu sentiasa berada di rumah. Dan kita jumpa pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.